Make sure hands free. Cik Siti, anda punya mic on biasa tu, tapi anda punya kamera tak on. Rakan yang lain yang masih belum masuk gitu, tolong remind rakan di talian. Benza Hanadi, hati-hati di jalan raya. Pandu dengan cepat, jiwa selamat, poket pun selamat. Okey. Kepada yang rakan-rakan yang lain masih belum ada di talian lagi. Kepada yang lain on camera. Yang lain on camera. Ramai yang tak on camera. So, kita ada di mana sekarang? Syafiq Suhaimi. On mic anda boleh dengar saya? Syafiq Suhaimi. Boleh ya? Boleh dengar saya Syafiq Suhaimi? Tak clear, audio anda tak clear. Tak jelas. Syafiq Suhaimi. Tak apa nak jelas ya. Okey. Ada menunggu rakan-rakan lain untuk masuk ke meeting room hari ni. Cik Am belanja lagu dulu. Macam biasa Cik Am akan belanja lagu. Hairi tak boleh nak on camera. Sebab apa? Tengah drive, bahaya untuk keselamatan diri sendiri, betul. Tapi biasanya kalau kau tak drive pun kau tak on camera lalu dia dulu. Kan, kau punya alasan dia tu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Selamat kembali ke saluran ataupun bilik mesyuarat untuk pelajar-pelajar baru sesi Julai 2020 IKT Band Dusun Tua. Jadi hari ni 20 Oktober 2020, hari Selasa. Okey, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat sekali lagi bersama dengan Cik Mi di mini studio IKT Band Dusun Tua bersama rakan setugas Cik Am yang sibuk di belakang kamera dan juga technician. Jadi kepada tetamu-tetamu juga kita alu-alukan yang hadir di video hari ini juga berada di belakang kamera. Nanti akan ada giliran mereka untuk berada di depan kamera ni nanti. Jadi kepada semua yang berada di talian, selamat kembali. Wajah-wajah yang biasa, mungkin Cik Mi tak boleh nak sebut semua, tapi dah tahu dah kalau muka-muka yang biasa ni yang akan on camera biasa, Syaful Nuriman biasa akan on camera, terima kasih. Okey, Putra Rifai pun sudah on camera. Firzah Hanani yang on camera, terima kasih. Kalau anda sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Pastikan anda gunakan kit bebas tangan ataupun hands free. Cuma anda boleh dengar apa yang kita sampaikan hari ini. Kalau boleh berhenti tepi sebab nanti mungkin ada penceramah kita akan membentangkan slide. Okay. Terima kasih Syafiq Suhaimi, antara yang jarang-jarang kita tengok tapi hari ini berjaya sampai, alhamdulillah. Tahniah Syafiq Suhaimi. Dan juga on camera. Bukan senang tengok Syafiq ini on camera. Rakan-rakan yang lain masih belum on camera. Mungkin capaian internet dia agak lemah di situ.
kan, ataupun memang dia lemah kita tak tahu kan, tapi kita harap diberi kekuatan untuk bersama dengan kita pada hari ini. Jadi kepada semua diperingatkan sekali lagi, kita masih berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di banyak tempat, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Sabah. Jadi kepada yang negeri-negeri yang terlibat dalam PKPB, bertabahlah, patuhilah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kuasa. Pada negeri-negeri yang tak terlibat dengan PKPB, kita masih lagi di bawah PKP, pemulihan. Jadi jangan ambil sambil lewa, jangan ambil ringan dengan keadaan sekarang. Jumlah positif semakin meningkat. Memang ada kluster-kluster yang terkawal dalam tempat-tempat tertentu, tetapi yang di luar janganlah kita menjadi punca kepada penularan wabak ni, ya. Jadi diharapkan anda semua berada dalam sihat walafiat dan juga untuk bersama-sama kita berkongsi ilmu dan juga maklumat. Sementelahan anda telah berjaya memohon untuk ke ILKBS, Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, terutamanya di bawah di dalam Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua. Jadi tahniah kami ucapkan kepada anda semua yang berjaya kembali ke talian hari ini. Untuk makluman semua, depan yang di tempat Cik Mi ada sekarang, bukan saja Cik Mi yang bersiaran secara langsung di talian, ada juga satu kumpulan lain lagi yang mana walaupun pelajar-pelajar tidak berada di kampus, para pengajar juga masih sibuk dengan persiapan-persiapan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan juga pembelajaran untuk anda di masa hadapan. Jadi ada satu kumpulan lagi yang juga menggunakan Google Meet dalam pendekatan baru untuk masyarakat kita di Malaysia hari ini. Jadi juga sudah bersedia di depan sana kita punya penceramah kita hari ini. Untuk hari ini kita akan menyambung, ada sambungan lagi dari siri yang semalam, mana semalam bersama dengan kita Encik Badrul Hisham Ismail dari Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti. Ini sangat penting. Cik Mi dengar semalam ada banyak soalan. Yes, very good. Itu memang Cik Mi suka, sebab kalau tak faham bertanya. Jangan malu, jangan segan. Boleh Yes. Jadi kita akan teruskan lagi sesi hari ini bersama Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti untuk kita dengar penerangan dari mereka apa yang perlu anda tahu berkenaan dengan CPKK atau sebagai pelajar, apa persiapan yang perlu anda lakukan, yang perlu anda dengar dan perlu anda bekal untuk menghadapi sistem pelajaran dan latihan di IKTPM Dusun Tua. Jadi untuk tidak membuang masa, jadi dengan segala hormatnya kita persilakan Encik Badrul Hisham Ismail mewakili Cawangan Penyelarasan dan Kawalan Kualiti untuk mengambil alih tugas di pentas untuk berkongsi maklumat dengan anda. Dengan segala hormat silakan Encik Badrul Hisham Ismail, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat petang kepada semua saudara-saudari yang sedang ke udara pada petang ni. Right. Boleh dengar jelas suara saya? Tolong thumbs up yang mana yang jelas. Right. Good. Right, good. Okey, yang mana tidak ada bersama kita ataupun yang masih belum bersama kita bersama live ataupun bersemuka secara video call ataupun video, minta tolong hadirkan diri. Okey, sebab kita akan bagi maklumat yang terkini dan terpenting untuk saudara-saudari meneruskan pengajian di IKTPM Dusun Tua. So kita tanpa membuang masa, kita akan terus pada slide kita yang pertama. Right.
Okey. So pada petang ni kita sambung pelatihan semalam. So, semalam kita berkaitan dengan CGPA. So hari ni kita akan terus kepada tajuk JPK. Singkatannya JPK, dia punya kata panjang dia Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Okay. Apa itu Jabatan Pembangunan Kemahiran? So adalah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia ataupun JPK ni merupakan satu badan pentaulihan persijilan yang ada di Malaysia. So salah satunya ada JPK. Mereka bertanggungjawab untuk mentauliahkan saudara-saudari berkaitan dengan persijilan kemahiran Malaysia. Okey. Kita teruskan sistem pelaksanaan latihan di Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara Dusun Tua. Di Dusun Tua, kita menerapkan latihan yang dijalankan berpandukan kepada keperluan National Occupation Skill Standard ataupun NOS. Right. Boleh jelas yang lain boleh nampak presentation lagi? Putra, boleh nampak Putra? Saya pun tak nampak, boleh nampak? Slide, okey. Boleh nampak kan? Okey, Putra, boleh nampak Putra? Boleh tuan, boleh nampak. Boleh nampak presentation kan? Nampak. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, right. So latihan yang dijalankan berpandukan kepada keperluan National Occupation Skill Standard ataupun NOS dalam bahasa Inggerisnya dan dalam bahasa Malaysianya Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan SKPK. So tujuan NOS ni dilaksanakan bagi mengukur tahap keterampilan pelajar calon bagi penganugerahan sijil ataupun diploma kebangsaan Malaysia SKM ataupun DKM. Okey. Singkatan bagi NOS So kemudian ciri-ciri yang ada pada NOS ni adalah dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut. So ciri-ciri dia adalah berasaskan keperluan pekerjaan, mengikut struktur kerjaya dari dalam sesuatu bidang pekerjaan, disediakan oleh pakar industri dan pekerja mahir yang menjalankan pekerjaan. So kelebihan dan kegunaan NOS, standard kemahiran memberi manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Kejayaan projek pembangunan standard kemahiran dan ini berguna kepada masyarakat bergantung pada penyertaan penuh dan komitmen semua pihak yang berkepentingan. Manfaat ini boleh digunakan sebagai penanda aras untuk menilai keberkesanan usaha bersama. Kepentingan NOS kepada majikan untuk menentukan tahap kemahiran tenaga kerja mahir. Panduan menyedarikan tugas dan skop pekerja, seterusnya menilai prestasi pekerja, menjimatkan kos dan masa melatih semula pekerja, dan yang terakhir adalah meningkatkan kualiti, produktiviti, inovasi dan daya saing. Kepentingan kepada latihan kemahiran ataupun institut latihan kemahiran. Pembangunan kurikulum latihan yang tepat dan memenuhi kehendak industri. Pusat latihan boleh mereka bentuk program latihan sepenuh masa atau customize sejajar dengan keperluan industri. Memahami dengan jelas terhadap kemahiran yang diperlukan oleh industri. Asas menilai keperluan latihan semula pengajar bagi memenuhi kehendak industri semasa. Dan yang terakhir adalah nasihat kerjaya yang tepat boleh diberi dengan efektif kepada pelatih. So itu adalah ciri-ciri yang ada di dalam NOS. Okay, right. So sistem pelaksanaan Boleh nampak? Boleh nampak Boleh. Okay, right, thank you. So di dalam bukti ataupun semasa pembangunan latihan, rekod pencapaian akan disimpan So kita panggil bukti. Bukti ni adalah satu dokumen yang merekodkan keterampilan pelajar terhadap tugasan-tugasan yang berkaitan bagi memenuhi keperluan NOS. So segala dokumen, segala penilaian yang kita semalam tu, so awak kena kumpul, awak kena simpan. Okey, awak kena
simpan dokumen tu dan letakkan di dalam satu folio. Okey, bukti tu disimpan di dalam folio, panggil portfolio. Okey, portfolio ni adalah satu medium yang digunakan bagi merekodkan bukti-bukti keterampilan penilaian pelajar. Okey, file ni akan disediakan oleh pihak institut dengan bayaran lah. So, pelajar-pelajar boleh meletakkan segala bukti ke dalam portfolio mengikut semester masing-masing. Okey, kita teruskan. Okey, yang pertama kerja khusus ataupun dalam portfolio semua tahap. Yang kedua, pemeriksaan akhir tahap 2 hingga tahap 5. Projek tahun akhir bagi pelajar tahap 4 dan 5 dan latihan dasari pada tahap 4 dan 5. Ini yang wajib lah. Okey, untuk sistem penilaian kerja khusus dijalankan sepanjang semester. Semalam dah cerita dah. Okey, kerja khusus ni sepanjang semester. Sama kat macam yang semalam. Kalau ada masalah tentang kegagalan anda menyiapkan kerja khusus, dia jalankan dalam semester tersebut saja. Okey. Kemudian markah minimum bagi komponen teori dan amali 50% pemberat dia. Okey, yang ini kita buat pembetulan sikit. So markah sekarang ni adalah 60%. 60%. Okey, yang ini yang lama punya. So yang terbaru adalah 60% pemberat markah lulus. Okey, kemudian rekod bukti keterampilan di dalam portfolio diuruskan di bengkel. So kerja khusus ni dia maklumat-maklumat ni semua kita letak kat bengkel. Tak boleh bawa mengata-kata. So ni adalah dokumen yang kita panggil dokumen penting bagi pelajar lah. Okay. Okay, right. Untuk ulang nilai. Okay, ulang nilai dijalankan sepanjang semester. Macam saya bagi tahu semalam, sepanjang semester. Tapi tak boleh buat lagi seminggu nak periksa, nak buat ulang nilai, tak boleh. So syarat dia mesti sebelum peperiksaan. Dijalankan sebelum peperiksaan akhir. Ya, dijalankan sebelum peperiksaan akhir dan markah maksimum dia 50. Sorry. Okay, markah maksimum dia 50 saja. 60 Yang ni lama punya. Okey, yang lama 50, yang terbaru adalah 60. Sebab kita menggunakan sistem CGPA, markah lulus dia adalah 60. Okey. Baik. Okey, untuk peperiksaan akhir, okey, dijalankan di hujung semester. Okey, kelayakan hanya kepada calon yang lulus kerja khusus tahap 2 dan ke atas. So, teori 60 soalan objektif. Okey, praktikal, soalan berasaskan kepada kemahiran kerja. Bukti disahkan oleh jawatan kuasa yang dilantik dan diuruskan oleh unit peperiksaan institut. So kalau kat sini dia akan diuruskan oleh unit SPKK. Segala peperiksaan yang dijalankan di institut akan dijalankan di unit SPKK. Okey. Okey, kemudian peperiksaan ulangan. Dalam tempoh setahun daripada tarikh keputusan pertama. Ini bagi pelajar-pelajar yang semester akhir, bukan pelajar yang berada di semester 1, semester 2, semester 3. Okey, yang ini pelajar-pelajar yang berada di semester akhir. Contohnya semester 4 dan semester 6. Okay, dia beri tempoh dalam masa gap dia dalam 1 tahun. Okay, 1 tahun untuk mengulang komponen yang gagal sahaja. So bayaran pendaftaran yang macam kita cerita malam, bayaran ke, ada kena bayaran ke. So ini peperiksaan ulangan untuk Jabatan Pembangunan Kemahiran kena bayar sebanyak RM100. Bukan kepada Institut Kemahiran Belia Negara Dusun Tua, tapi terus kepada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okay, jelas Okay, dalam masa tempoh setahun. Okay, next. Okay, sistem pemakaran. Okay, untuk tahap 1 dia pemakaran dia paling mudah. Okay, dia pemakaran dia paling mudah sebab dia hanya penilaian secara portfolio. Secara portfolio. Simpan bukti, kumpul bukti, awak dah lulus, anda dah lulus, simpan bukti dan kita buat folio. Folio tu akan dia bagi ataupun diserahkan kepada pegawai pengasas haluan untuk disemak dan anda akan jika lulus anda akan ditauliahkan dengan tahap 1. Itu tahap 1. Untuk tahap 2, okey, kita saudara-saudari kena bangunkan portfolio dan ada peperiksaan akhir. Okey, ni ada peperiksaan akhir. Yang ini memang wajib lah, wajib. Okey, portfolio dan peperiksaan akhir. Untuk tahap 3, okey, tahap 3 portfolio dan peperiksaan akhir. Okey, untuk tahap 4 dia berbeza sikit dengan tahap 2 dan 3. Selain pada peperiksaan akhir, dia juga ada projek tahun akhir dan latihan dasari yang diwajibkan. So untuk pelajar-pelajar program diploma, latihan dasari adalah wajib. Okey, untuk pemakaran, sistem pemakaran tahap 2 dan 3. Okey, kerja khusus, teori dan praktikal. Awak tengok markah lulus ni tak banyak. 7.5, 12.5, okey, 15, 25. So markah ni adalah markah minimum untuk dapat capai 60% tadi. Okay.
Okey. Dia yang banyak dekat kerja khusus. Tengok kerja khusus kalau saudara-saudari boleh boleh dapat point ataupun markah yang lebih bagus dekat kerja khusus. So dekat peperiksaan akhir dah tak banyak kerja dah. Kan? Ada kerja-kerja dia kena lulus juga, kena capai juga markah minimum dia, kan? Kemudian tak boleh tak hadir lah. Kalau tak hadir tadi selamatlah. Okey, yang ni kena hadir juga. So teori kena ambil okey 15, minimum dia 15 dan praktikal adalah 25. Okey, ini untuk dapat capai 60% markah lulus. Okey, untuk pemakaran tahap 4 sama juga 60%, tapi membezakannya adalah projek akhir. Dia ada kerja khusus, ada projek akhir dan peperiksaan akhir. Okey. Boleh nampak Okey. Okey, untuk latihan industri. Latihan industri, tempoh latihan industri adalah selama 6 bulan 6 bulan latihan industri. Wajib latihan industri 6 bulan. Okey. Ya, untuk khusus-khusus tertentu. Okey, dan syarat-syarat dia adalah yang pertama, program diploma sahaja. Kalau program sijil tak sampai 6 bulan. Okey, 3 bulan saja. Untuk program sijil 3 bulan. Untuk program diploma 6 bulan. So penilaian untuk latihan industri pun dinilai. Okey. Saudara-saudari yang pergi latihan industri pun akan dinilai. Yang pertama, dia akan dinilai berdasarkan kepada laporan kehadiran. Kehadiran ni mesti melebihi pada 90%. So kalau kehadiran kurang pada 90%, anda gagal latihan industri. So kena mengulang balik latihan industri. Jika tak mengulang latihan industri, untuk pentolehan diploma tidak akan diberi. So syarat wajib dia adalah kehadiran. Yang kedua, buku log harian. Okey, semasa latihan industri, kerja-kerja yang perlu dibuat perlu direkodkan di dalam buku log harian. Okey, seterusnya laporan pegawai penilai latihan industri. Semasa anda membuat latihan industri, pegawai-pegawai daripada institut latihan akan pergi untuk menilai ataupun membuat lawatan ke tempat kerja anda untuk memastikan anda benar-benar mengikuti kemahiran yang anda pelajari di IKTBN Nusa Dua. Okey, Cik. Ya, saya. Ya. Dengan latihan industri, Cik. Ya. Okey, jadi kalau untuk peringkat sijil dan peringkat diploma, dia ada perbezaan jangka masa latihan industri. Ya. Jadi untuk peringkat diploma dan juga sijil. Okey. Malahan di peringkat persijilan Suruhanjaya Tenaga, juga ada perbezaan jangka masa latihan industri mereka. Ya, betul. Jadi boleh terangkan sikit perbezaan itu. Silakan. Okey, untuk pelajar-pelajar sijil, latihan industri ni adalah selama 3 bulan. 3 bulan sahaja. So ini adalah syarat untuk melayakkan pelajar-pelajar mendapat ataupun syarat untuk pergi ke convocation. So itu syarat convocation So untuk ditauliahkan dengan sijil latihan institut latihan Kementerian Belia dan Sukan, syarat wajib adalah latihan industri selama 3 bulan untuk pelajar-pelajar sijil. Okey, tapi untuk pelajar-pelajar diploma 6 bulan. Okey, itu pelajar diploma. Okey, yang ketiga adalah pelajar-pelajar Suruhanjaya Tenaga ST. Okey, latihan loginya adalah selama 6 bulan. Ada juga yang 1 tahun. Contohnya A1 pengalaman. Okey, A1 pengalaman, dia punya latihan industri dia selama 1 tahun. Okey, berada di tengah-tengah latihan. Okey. Right, jelas. Okey, Cik Fahmi? Ya, saya. Jadi kepada pelajar-pelajar yang di peringkat sijil, di peringkat diploma dan di bawah persijilan Suruhanjaya Tenaga, saya harap anda boleh jelas dengan tempoh masa latihan industri anda. Okey, jadi kita persilakan Cik Fahmi untuk meneruskan pembentangan. Silakan. Okey, right. Seterusnya, untuk projek tahun akhir projek tahun akhir pelajar-pelajar diploma. Tujuan dia untuk menilai kemampuan pelajar untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari untuk mencipta atau mengurus sesuatu projek pada keadaan sebenar. Untuk pelaksanaan dia secara individu ataupun secara berkumpulan seramai 3 orang. PTA ni adalah projek tahun akhir 1 dan projek tahun akhir 2.
diletakkan pada semester 5 dan semester 6. Okey. Okey, dia pecahkan kepada dua. Dia tidak letak pada satu semester. Okey, contoh pada semester pertama ataupun pada semester ke-5 dia letak projek tahun akhir yang pertama, dan pada semester ke-6 dia letak projek tahun akhir yang kedua. Ada soalan Cik Fahmi? Okey, ya, kita ada soalan dari Aisyik Aiman. Ya, saya. Latihan industri ni kami akan dibagi tempat oleh AKDN ke? Soalan pun. Okey, right. Kita ada option. Okey, ada option. Okey. Ya, institut ada menyenaraikan mana-mana tempat ataupun bengkel ataupun industri yang boleh kita menjalankan industri, menjalankan pelajar menjalankan latihan industri seperti di Proton, Pro2, so yang company yang telah membuat MOU dengan institut latihan. Okey, yang kedua, kita beri peluang kepada mana pelajar yang berkemungkinan berada di luar kawasan, nak balik ke kampung ke, nak buat praktikal dekat kampung ke, dekat tempat masing-masing. So kita beri peluang kepada mana-mana pelajar. Dengan syarat. Ya, dengan syarat. Ya, dia ada syarat dia. Ada syarat. Ya, benar syarat dia. Jadi kalau nak balik dekat dengan kampung untuk buat latihan industri, boleh dengan syarat syarikat yang anda ingin menjalani latihan industri itu memenuhi keperluan latihan yang diperlukan oleh kursus anda. Ya, betul. Ya, jadi memberi kesan kepada latihan industri anda nanti. Ya, betul. Kita masih fleksibel je Pak. Ya, betul. Kita masih beri peluang pelajar untuk mencari tempat latihan industri, dan juga kita mempunyai rakan-rakan pemain industri untuk kita letakkan pelajar-pelajar menjalani latihan industri. Ya, okay, terima kasih atas soalan Aziz Aiman tadi. Ya. Okay, jadi silakan Jebat. Okey, saya teruskan. Okey, untuk pelaksanaan projek tahun akhir ni, dia merangkumi 25% daripada kemahiran utama bidang berkaitan. So, contoh kalau kata anda di dalam bidang IPD, so pelaksanaan dia adalah merangkumi 25% pada kemahiran utama bidang tersebut. Okey. Kemudian diselia oleh pegawai penyelia bengkel lah. Okey. Seterusnya, penilaian pembentangan kepada panel penyelia, wakil industri dan pengesah luaran. Okey, yang ini tiada ulangan PTA. Projek tahun akhir tiada ulangan. Okey, minta maklum semua, mana-mana pelajar yang gagal PTA, dia kena buat semula lah. Kan? Kata macam kena buat projek tu semula. Rugi dia makan masa sebab pada awalnya kita dah bagi peluang secara individu ataupun kumpulan, tetapi bila buat penilaian anda gagal, anda tidak layak untuk ditauliahkan dengan Diploma Kementerian Malaysia. So ini sangat sangat sayang lah. So tolong beri komitmen sebab semasa penilaian pembentangan ni ada wakil industri datang Cik Mi ya. Kita akan panggil wakil industri berkaitan dan pegawai pengesah luaran yang untuk mengesahkan projek anda ni adalah benar-benar projek yang layak, sesuai dan layak untuk ditolakkan Diploma Kemahiran Malaysia. Okey, right. Okey, untuk persediaan tahap gagal segitu okey, didaftarkan pada tahap tertinggi. Contoh sekarang ni di Dusun Tua kita ada menjalankan khusus-khusus peringkat diploma, tetapi jika anda ditawarkan untuk program 03, bermaksudnya anda akan ditolakkan kepada tahap 3. Persediaan anda adalah tahap 3, 03. Kalau 04 adalah diploma teknologi 04. Jadi kena tengok surat? Ya, kena tengok surat tawaran. Tengok surat tawaran anda tu. Okey. Kena tengok surat. Jadi pada hari ini kita boleh jelaskan yang kita tawarkan anda mengikut surat tawaran anda adalah sijil lanjutan teknologi. Ya, betul. Itu adalah persediaan di IKPS dan di dalamnya bersama datang sijil kemahiran Malaysia. Okay. So boleh kita 2 in 1. Dan dulu dalam satu kita ada sijil IKPS dan juga kita ada sijil kemahiran Malaysia. Jadi lengkapkan apa yang Cik Fadul maklumkan tadi.
untuk anda layak untuk dapat persijilannya. Okey, boleh jelas ya? Yang lain? Okey, kalau anda boleh jelas dengan apa yang kita sedang perkatakan sekarang, okey, thumbs up. Okey, boleh dengar. Terima kasih kepada yang on camera. Okey, right. Kita boleh teruskan juga, silakan. Okey, persijilan kemahiran tunggal. Okey, yang kedua, mengikuti tempoh latihan yang ditetapkan. Macam yang saya maklumkan semalam, anda perlu mengikuti latihan yang ditetapkan selama 2 tahun bagi program sijil dan 3 tahun bagi program diploma. Okey, seterusnya bermula dengan tahap yang terendah, NOS. Okey, so kalau NOS anda bermula dengan tahap 3, dia akan bermula pada tahap 3 dan akan dianugerahkan dengan tahap yang tertinggi jika anda lulus. Okey. Oh, dia ada soalan lepas ni. Wow. Baik. Dia belum tapi dia dah mula tanya. Okey, bagus, soalan yang bagus. Macam ni. Kalau dari sijil nak sambung diploma, Ya, betul. kena sambung tempoh belajar ke? Okey, right. Okey, jika anda ditawarkan contoh kod 03 SAK 03. Contoh ni contoh SAK 03. Anda mendapat tawaran, okey, dia akan pergi ke DAM 34. So anda perlu menambah lagi masa pembelajaran 1 tahun 6 bulan untuk melayakkan anda mendapat diploma kemahiran Malaysia. So yang tadi 2 tahun sijil, yang ini 1 tahun 6 bulan adalah diploma. Jelas ke? Dia kena sambung. Jadi saya percaya ini maklumat yang terbaru yang kita terima sebab kalau sebelum ni 3 bulan je Pak Ya, betul. Kan ada industri untuk kajian diploma. Ya. Jadi untuk memantapkan lagi pendedahan pelajar kepada industri, jadi pihak kementerian dan jawatankuasa penilai menetapkan 6 bulan. 6 bulan. Untuk pelajar diploma untuk ditawarkan peringkat diploma. Ya, betul. Jadi maknanya JBS sangat menjaga kualiti pelajar-pelajar lepasan sebelum dimasukkan ke industri nanti. Ya, betul. Okay. Jadi kemudian ada lagi soalan dari Diana Rashid. Ya. Tuan, saya tanya tahap terendah NOS kalau gagal. Kalau gagal, yes mungkin susah untuk gagal, tetapi apakah mungkin jadi tahap terendah NOS kalau gagal? Okey, sila jawab. Okey, kalau contohnya Sebelum saya tanya, Diana Rashid yang bertanya khusus yang anda ambil, kalau boleh respon di message. Okey, khusus ada Diana Rashid. Okey, sebelum dia menjawab itu kita ada satu soalan lagi. Tempoh nak sambung tu habis dari dapat sijil terus kena sambung bila-bila pun boleh. Okey, itu soalan yang lain dah. Okey, katakan Diana Rashid tadi soalan dari samburan cat je Pak. Oh, samburan cat. Jadi tahap terendah NOS untuk samburan cat. Jadi kita akan spesifik kepada soalan tu. Ya, Ustaz. Okey, saya jawab untuk samburan cat. Tahap yang terendah adalah tahap 1. Tahap 1. So, jika gagal untuk dapat tahap 1, anda tidak layak dapat tahap 1 tapi anda layak untuk dipersilakan sebagai PC penyata penyampaian sahaja. Mana bidang yang lulus saja ataupun subjek yang lulus saja. Okey, so jadi boleh jelas Diana Rashid bagaimana kita masih ada juga tahap 1 sekiranya anda capai minimum ke tahap 1. Jadi contohnya ada dalam tahap 1, anda pergi ke tahap 2 tetapi tidak melepasi tahap 2, anda masih boleh dipersijilkan di tahap 1. Ya, okay. Jelas ya. Baik, kemudian yang dapat sijil nak sambung bila-bila ke. Jadi yang ini kita tunggu bahagian pengambilan untuk buka untuk tawaran. Jadi di peringkat IDBN kita akan laksanakan di peringkat CBKK. Ya, betul. CBKK sentiasa bersedia dengan pertaulian dan juga kelayakan untuk menjalankan kursus. Jadi untuk anda nak menyambung, ada setengah kursus yang memerlukan temuduga. Ya, betul. Jadi anda kena menduduki atau menghadapi sesi temuduga sebelum anda layak ditawarkan ke kursus tersebut. Itu untuk makluman Syafiq Syahimi. Terima kasih atas soalan anda. Jadi coba kita teruskan tuan-tuan. Okey, right. Okey, tadi kita sambung lagi untuk penganugerahan sijil kemahiran Malaysia SKM. Okey,
Yang pertama mesti tamat latihan. So tadi ruang yang kita bagi ataupun tempoh masa tu 2 tahun, dia perlu menamatkan latihan selama 2 tahun lah untuk program sijil lanjutan teknologi. Dan seterusnya terampil ataupun lulus portfolio kerja khusus. Seterusnya terampil komponen teori dan amali profesional akhir. Lulus NCS Core Abilities. Terampil ataupun lulus projek akhir PTA untuk diploma dan lulus latihan industri. So kalau untuk pelajar sijil hanya 4 saja komponen yang penilaian untuk melayakkan mereka dianugerahkan dengan SKM. Pelajar-pelajar diploma dia ada 6 komponen penilaian. Okey. Seterusnya. Okey, ini contoh sijil kemahiran Malaysia yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Okey, yang ini sijil tahap 3. Okey, tahap 3 yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jika anda lulus, sijil ini akan dicetak dan dihantar ke pusat latihan ataupun institut latihan kemahiran di mana anda berada, di mana anda belajar. Okey, sijil ini akan diberi kepada unit pentolehan dan dia akan diserahkan kepada anda. Sijil ini dia tidak ada ataupun tidak diberi direct ataupun dihantar terus kepada pelajar. Pelajar perlu tuntut sijil ini ke unit ataupun ke bahagian pengambilan ataupun unit CPKK. Okey. Seterusnya. Okey, untuk sijil kompeten profesional ataupun teknikal. Okey. Ada soalan je di sana ni? Okey, baik. Untuk peringatan pelajar-pelajar, jadi yang ini yang selalu kita hadapi je Pak. Ya, betul. Bila dia dah tamat, kan, dia action dengan kita. Ya. Sijil tu dia peram dekat kita punya lama. Wah. Jadi ingat tadi Cik Pak sama maklumkan, sijil tidak dihantar terus kepada anda, maka anda perlu hadir sendiri ke institut, ke arah setakat ni ya, di aras 3 je Pak. Ya, aras 3. Di aras 3 untuk dapatkan sijil. Hadir sendiri untuk dapatkan sijil. Sebab convocation kita tak bagi sijil kan? Ya, betul. Kita hanya convocation kita akan anugerahkan anda, akan sampaikan kepada anda sijil tamat latihan di IKTPN Dusun Road. Ya, betul. Iaitu kena jelas kepada anda. Jadi jangan lupa kalau anda dah tamat, jangan lupa datang untuk ambil sijil anda. Anda akan dapat transkrip. Betul, biasanya yang kita akan jumpa transkrip yang menyatakan subjek-subjek yang telah mereka lulus dan CGPA yang mereka capai. Ya, betul. Itu baru transkrip. Sijil anda kena datang sendiri yang nanti. Jangan lupa itu ingatan awal kepada bakal-bakal keran IKTPN Dusun Tua khususnya. Okey, jelas semua ya? Okey, kalau boleh jelas, thumbs up. Terima kasih. Jadi especially kalau sekarang yang rajin ada di talian ni Pak, sebenarnya dari IPD. Ni yang rajin di talian ni. Ya. So kita tanya, kita ucapkan kepada mereka sebab kalau IPD kita tambahkan dekat diploma kali ni. Ya. Jadi sangat kritikal dan perlu mereka ambil tahu bagaimana perjalanan pengajian mereka nanti. Okey, boleh jelas Putra dan juga Syaful. Putra Rifai boleh jelas ya? Putra boleh dengar saya Putra Rifai. Ya, okey, terima kasih. Jadi itu untuk anda dan juga rakan-rakan yang lain, bagaimana persediaan anda akan dilaksanakan. Okey, jadi silakan Jabat untuk yang kita teruskan kepada yang seterusnya. Okey, seterusnya kita kepada sijil kompeten ataupun profesional teknikal. Okey, sijil ini akan dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Bidang-bidang yang terlibat adalah khusus teknologi elektrik, penjaga jentera, PW2, PW4 dan A1 ataupun AO. Okey, berikut adalah contoh sijil Suruhanjaya Tenaga yang dikeluarkan oleh jabatan ataupun Suruhanjaya Tenaga kepada pelajar-pelajar IKTPN Dusun Tua. Okey, sijil ni sangat mahal nilainya, okey, kepada mereka-mereka yang ingin ataupun yang berkehendak untuk membuat ataupun menjalankan pendawaian bagi electrical.
Okay. So sesi bersama saya untuk sesi soal jawab ataupun kemusykilan boleh maklumkan di talian supaya saya boleh ambil maklum, ataupun jika saya tak boleh ambil maklum, esok ada satu hari lagi. Okey, esok ada satu hari lagi, kita akan take note ataupun apa sebarang permasalahan ataupun persoalan kita boleh cuba selesaikan. Ada soalan? Ada harmoni? Tak ada. Tak ada. Untuk Aziz Aiman. Ada soalan dari Aziz Aiman. Kalau tuan-tuan perusahaan ada tempuang. Yang kedua, Tengku Azri, tuan kalau tidak pakai rupa tapi nak tukar ke Iwan, boleh? Okey. Jalan. Gaung Dia ada gaung. Nak jawab soalan ni bergaung ni. Okey, right. Soalan yang pertama tadi. Kalau gagal, kena berhenti tak? Kena buang tak? Okey, yang pertama. Kalau kata gagal, jika gagal. Okay, gagal peperiksaan akhir. Okey, peperiksaan akhir. Yang pertama, okey, memang tak boleh buat apa kalau biasanya markah peperiksaan akhir ni dia akan bersangkutan dengan markah kerja khusus. Kalau kerja khusus tu lulus, mustahil dekat akhir tu dia gagal. Okey, yang jadi masalah sekarang ni adalah pelajar yang tak lulus pada peperiksaan ataupun pada kerja khusus. Macam saya beritahu semalam kan, kerja khusus tu, markah kerja khusus dia kena lulus minimum 60. Kena collect 60 markah minimum. Okay, kerja khusus. Kalau kata dapat 40, okay, 40, kena buat ulang nilai di bengkel sebelum peperiksaan. So kalau dah masuk peperiksaan, kalau awak buat tak tahu juga dengan awak punya markah tu, masuk juga peperiksaan, confirm gagal dan akan ditamatkan pengajian. Okey, soalan pertama. Boleh jelas? Boleh jelas Saiful jelas? Faham. Faham. So, kena jaga dekat kerja khusus tu. Okey. Yang kedua tadi Cik Am. Tengku Azri. Kalau dapat Joko, nak tukar Iwan, boleh tak? Dapat? Joko, nak tukar Iwan. Oh, yo. Okey, untuk pengetahuan, okey, IKTP Nusun Tua menjalankan program A1 ni hanya kepada yang berpengalaman. So maksudnya kena layak ataupun kena ada sijil PW2 ataupun PW4 dahulu baru boleh sambung ke A1 pengalaman. So kita tak buka dekat A1 fresh sebab bahaya, sangat-sangat bahaya. Sebab dengan faktor umur, kita fikir faktor umur dan tanpa pengalaman. So kita tak buka lagi A1 pengalaman, A1 0. Maksudnya ada yang tak? Ya. Kita ada di Minarut, kita ada di Bukit Mentanjam dan kita ada di Sepang, ya. Yang ini yang Fresh. PM. Hakim, ya. Boleh mohon, tapi informasi dia Lebih lama. Untuk yang apa nak dia judgement A1. Ya. So untuk Dusun Tua kita hanya buka kepada A1 pengalaman. Ya, syarat dia mesti ada PW2 ataupun PW4. Okey, boleh jelas? Yang bertanya. Yang ada lagi? Tak ada lagi. Jelas Tengku Azri. Right. Okey, Daniel. Boleh tanya. Kalau tak faham boleh tanya. Sebab benda ni berulang-ulang. Memang kalau saya bercakap hari ni, besok pun saya akan bercakap benda yang sama. 2 tahun akan datang pun kalau panjang umur cakap benda yang sama. Sebab persoalan ni memang persoalan yang merujuk kepada pelajar. Okey?
Okay, gagal ke, lulus ke, apa ke, nak dapat sijil ke, nak dapat transkrip ataupun penyata ataupun sebelum nak dapat sijil yang original ataupun sijil yang ditawarkan JPK pun kita yang akan keluarkan dengan syarat lulus lah. Syarat lulus dan kita ada data dia. Okay, ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya tanya soalan ni. Boleh? Saya tanya soalan lagi susah ni. Ada soalan? Saya tanya soalan ni. Okey. Tak tanya soalan. Boleh saya tanya soalan? Boleh? Untuk soalan pemahaman. Boleh? Tengok ni macam Saiful tu macam terpedik mata ni. Kenapa Saiful? Macam blur-blur je. Oh boleh. Okey, right. Siapa orang pertama yang akan berjaya menjawab soalan Cik Tat hari ni? Kita akan tengok di mesej dia Cik Tat. Kita boleh respon di mesej. Kami awal menjawab soalan Cik Tat. Jelas boleh tanya, jawab tak tahulah boleh kita. Tak payah. Soalan senang jawab. Ya. Nak tanya, nanti latihan dasi tempat tinggal kena cari. Ya, soalan macam ni lah kita nak. Tanya tempat tinggal. Okay, right. Betul. Sepatutnya pada yang sebelum-sebelum ni. Tapi tak apa, saya boleh tolong. Cik Fahmi pun ada sini. Tak apa, kita tak perlu salah. All-rounder. All-rounder boleh tanya semua. So, tadi kita ada sebut pasal latihan dasari. Okay, right. Untuk latihan dasari, yang pertama bergantung kepada syarikat tersebut. Okey, bergantung kepada syarikat. Ada setengah syarikat yang ada menyediakan tempat penginapan. Itu memang kita panggil 5 star punya lah. Kita boleh gradekan sebagai 5 star punya syarikat. Okey, sebab dia ada mungkin ada dia MOU emas dengan kita, gold emas untuk MOU. Dia ada menyediakan tempat penginapan. So kena risik-risik dan kena tanya-tanya. Macam tadi Cik Fahmi kata kalau nak berlatihan dasari di rumah ataupun di kampung, takkan nak duduk rumah sewa kan ataupun tempat tinggal. So tanya diri sendiri dekat mana anda nak menjalani latihan dasari. Right. Kalau LN 6 bulan terus habis ke atau sambung balik belajar? Okay, Kamila ni, Kamila ni ambil jurusan apa ni? Bidang apa? Dengar Kamila, tolong jawab. Mesej pun tak apa. Bidang apa? Bidang apa tu? Reka bentuk sijil ataupun diploma. Okey, ini mesti diploma ni 04. Okey, DMI 04. Okey, untuk Kamila diploma, right. Okey, untuk pelajar-pelajar diploma. Okey, kod yang kita baru ni kod baru 04 DMI 04 untuk pelajar-pelajar IPD. Okey, latihan dasarinya berada pada semester ke-5. Okey, semester pertama, semester kedua, semester ketiga dan semester keempat berada di institut. Semester 5 berada di latihan dasari dan semester 6 kembali ke institut untuk menghabiskan pengajian selama 6 bulan. Okey, jelas Kamila? So berbeza Okey, itu yang pertama. Yang berbezanya dengan Diploma Econ 34, kod 34. Ini untuk yang berpengalaman. Ada SKM tahap 3. Latihan dasarinya berada di hujung. Okey, semester 5 berada di institut, semester 6 berada di institut dan pada latihan dasari 6 bulan di hujung di akhir. Lepas pada latihan dasari tak perlu masuk dah institut. Okey, itu beza dia. So, jelas? Jelas Okey, untuk pelajar-pelajar sijil lanjutan teknologi kod 03. Latihan dasari berada di hujung di hujung latihan 03. Kod latihan 03, tengok dekat surat tawaran tu. Kalau anda ditawarkan dengan 03, latihan dasari anda berada di hujung, Right. Jelas? Visa menari. Ya. Latihan kita kena cari sendiri. Oh, right. Okey, dah cakap tadi dah. Tak apa, kita ulang balik semula. Okey, tempat latihan ni kita boleh cari sendiri
ataupun saudara-saudari boleh gunakan khidmat cawangan hubungan industri untuk mendapatkan tempat latihan industri. So kita ada senarai syarikat-syarikat yang bersama-sama kita, okay, menjalankan ataupun ber-MOU dengan kita untuk memberi ruang kepada pelajar-pelajar IKTP Dusun Tua menjalani latihan industri. So ada dua option, okay, sama ada sendiri nak cari ataupun berhubung dengan unit CHI. Okey, ada soalan lagi. Latihan industri jauh ke dekat? Aziz Aiman. Right. Tanya latihan industri jauh ke dekat. Terpulang pada syarikat tu. Okey, contoh. Ada juga bekas-bekas student saya yang latihan industrinya jauh. Okey, latihan industri jauh. Berada di negara orang. So ada juga pelajar-pelajar yang latihan industrinya berada di tengah-tengah laut. Ada juga pelajar-pelajar yang menjalani latihan industri dia berada di tempat berperang. So dekat mana ataupun syarikat mana yang anda pilih tempat untuk anda menjalani latihan industri bergantung kepada kehendak anda, bergantung kepada anda punya pilihan. Jauh, laut jauh sangat, susah ke mana main tu. Betul ni. Ni betul, ni bukan bohong ni, ni betul-betul ni. Dia tak ada yang bohong tak ada ni. Tengah laut dah korang. Serius lah, okey. Macam takut je, jangan takut. Kan, kita lawan, kita hadap. Okey, right. Ada lagi? Tengok bersangka baik lah dia kata. Betul, latihan industri ni bergantung pada syarikat. Saya buaya, ada ni. Right. Ada soalan lagi? Ya. Okay, right. So, saya berhenti di sini. So, jika ada persoalan, boleh text message pada unit CHI ataupun bersama Cik Fahmi. Dia sudi menjawab. Jika dia ada permasalahan pun dia akan rujuk kepada kita. So sebarang permasalahan yang terbuku di hati ataupun yang terputar di dalam fikiran anda boleh lontarkan ke dalam WhatsApp kita. Right. Sekian, jumpa lagi esok di rancangan ataupun di slot yang sama pada hari terakhir bersama saya dan unit hubungan industri IKTPN Dusun Tua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Okay, kita tengok. Okay, start presenting. Now we're back. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Badrul Hisham di atas kesudian beliau untuk berkongsi maklumat dengan kita. Jadi hari ini diharapkan anda dapat banyak maklumat ini terutama kepada pelajar-pelajar yang baru didedahkan dengan sistem CGPA. Jadi mana purata nilai grade kumulatif. Jadi ini pun antara yang membantu anda sebenarnya. Jika anda berhasrat untuk menyambung pengajian anda ke tahap yang lebih tinggi, CGPA akan membantu anda. Bagaimana? Itu sebab anda kena tanya. Jadi kepada yang buat diploma, buat diploma reka bentuk produk industri. So lepas ni insyaAllah akan ada universiti yang menerima lepasan-lepasan TVET, institusi latihan kemahiran awam, untuk melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. Jadi bersedia lebih awal. It's not honeymoon time, okay, kepada yang masuk diploma ni. Yang lepas biarkan berlalu. Kita buka lembaran baru. Mungkin kita tak cemerlang di peringkat SPM, tetapi itu tidak bermakna kita gagal selama-lamanya. Jadi kita ambil peluang untuk kita perbaiki dan juga kita bersedia untuk cabaran di masa hadapan.
Jadi kepada yang lain, bukan saja yang peringkat diploma. Peringkat sijil sebenarnya jangan pandang rendah pada diri anda, kerana di peringkat sijil juga jika anda perform dengan baik, anda juga berpeluang. Kalau untuk makluman anda, Cik Badrul juga antara penilai untuk bagi Diploma Automotif Malaysia. Jadi buat sungguh-sungguh, sebab mungkin kita tak terangkan lagi ya, laluan untuk diploma otomotif sebenarnya bukan untuk kereta saja. Jadi mana dalam bidang-bidang, kalau di Dusun 2 kita ada Sembu Rancar, kita ada Jentera Berat, kita ada Kedah Perdagangan selain dari kereta. Jadi jika anda berjaya melepasi tahap 3, persidangan tahap 3, anda berpeluang untuk melanjutkan latihan anda dan pengajian anda ke tahap diploma ataupun yang tadi Cik Bat kata tadi, Diploma Automotif Malaysia. Jadi buat sungguh-sungguh. Ini adalah ruang untuk anda transformasi diri anda untuk menghadapi yang lebih baik. Okey. Jadi saya pun hairan juga. Firzah, awak masih ada dalam kereta lagi, Firzah? Nampaknya mungkin perjalanan anda begitu jauh. Jadi dari mula tadi belum sampai lagi ya. Okay, belum sampai lagi kita ini labi. Okay, jadi tak apa. Terima kasih. Berhenti kejap tepi. Okay, good. Berhenti kejap tepi. Pastikan tempat yang selamat. Macam Saiful dan Putra Rifai berada di rumah. Jadi terima kasih kepada semua. Yang lain saya tak tahu sebab apa hari ni saya tak nampak. Cik Siti pun kita tak nampak, dia mengunyah hari ni. Kalau Cik Siti ada dia adik adik pun baru dengar dia punya mikrofon dia. Okey. Yes. Sorry. Sebelum kita ni tadi masih ada soalan-soalan yang diutarakan di ruang mesej. Okey, tak apa, saya cuba jawab beberapa soalan ni tadi ya. Okey, mana tengok tadi. Okey, Adib Sagan tadi yang ini Adib Sagan punya soalan ada sikit lagi sebelum kita tangguhkan perjumpaan kita pada hari ini. Kita tengok mungkin saya punya mouse ni tak berapa nak responsif, tapi tak apa, kita cuba. Mana ni? Okey, kebiasaan ramai yang lulus tak peperiksaan akhir. InsyaAllah. InsyaAllah. Maknanya setakat ni kalau anda buat betul-betul memang tak ada yang gagal. Itu je yang saya boleh bagi tahu. Pastikan anda buat yang terbaik, berikan komitmen, insya-Allah. Setakat ni kalau yang betul-betul buat takkan gagal. Kalau main-main memang kena. Jadi yang itu Cik Mi kena ingatkan dia. Kita gelak-gelak juga, senyum-senyum juga. Tapi ini adalah masa depan anda dan juga tanggungjawab kita kepada industri. Jadi buat betul-betul. Okey. Gohan CTM punya soalan, yes, betul. 03, lepas sijil boleh sambung diploma? Ya, boleh sambung, cuma dalam keadaan tertentu ada juga yang memerlukan anda menduduki temu duga. Jadi ada lepas 03, dia akan jadi kod dia 34. Jadi mana yang ada sijil untuk menyambung latihan. Itu menyambung tahap. Kalau dia bagian hari buat belajar, dia bagi menyambung tahap. Okey. Jadi yes, kalau Guan Cita ni PKP SAP 03, yes, very good. Maknanya kena perdagangan. Okey. Kenapa? Cik, petang semalam kami call Cik nak ajak video call. Nasib baik Cik tak angkat. Nasib baik aku tak angkat. Kalau tidak kan dengan aku terjebak dengan korang. Jadi tak apa. Yang itu WhatsApp group anda. Jadi jaga WhatsApp group anda dengan baik. Pastikan ianya berhemah. Jadi jaga juga hati kawan-kawan. Saya faham. Kadang-kadang anak muda ni bahasa dia lebih kurang. Kalau macam main PUBG tu, bahasa dia lain macam. Jadi saya orang yang lebih tua, jadi saya memerhatikan gelagat-gelagat anda. Okey, tak apa. Buatlah yang terbaik begitu. Okey. Yang lain, siapa lagi? Ada soalan-soalan lain? Cik, esok kelas pagi ke petang? Esok insyaAllah mungkin dalam waktu yang lebih kurang sama. Okey. InsyaAllah. Kalau jadual baru tak ada di papan, tak ada bahan. Okey, jadi nanti setakat ni itu yang kita dapat ketetapan. Jadi but make sure semak di channel Telegram.
Okey. Adik, anda punya ni apa echo Okey. Mungkin ada soalan yang nak tanya. Okey, tak apa, kita jawab yang lain dulu. Mungkin adik Sagan akan naik. PW4 ada ke peluang nak sambung diploma? Okey, bagus. Ini soalan bagus. Baik. Saya nak cerita sikit sebelum kita tangguhkan hari ni. Kita ada masa sikit ke Cik Ahmad? Okey, Cik Min nak cerita sikit tentang persijilan. Okey, yang kebanyakan kita cerita tentang Sijil Kemahiran Malaysia dan juga tadi Cik Bat dah juga sentuh tentang sijil teknologi. Jadi PW4 ialah di bawah persijilan kompeten di bawah Suruhanjaya Tenaga. Dia berbeza, ada perbezaan di antara sijil teknologi, sijil Suruhanjaya Tenaga dan juga Sijil Kemahiran Malaysia. So dia ada dua badan persijilan yang berbeza. Walau bagaimanapun di peringkat kami di ILKBS kami juga menawarkan sijil teknologi. So kami tawarkan sijil teknologi dan apabila di peringkat kalau PW4 ni sebenarnya ialah di peringkat kita panggil pendawaian elektrik. Manakala chargeman ialah penjaga jentera elektrik. Dia dua bidang kerja yang berbeza tetapi di bawah satu Suruhanjaya yang sama. Jadi apabila anda sampai ke tahap penjaga jentera elektrik, yes, yang itu persijilan anda akan berada di tahap diploma. Sebab tu kod dia berbeza. Dia ada kita panggil kalau tu DLC untuk yang chargeman ni. Okey, terima kasih atas soalan Muhammad Aidilfitri Aminuddin. Okey. Diploma otomotif ada tak kad IKTBNDT? Yes, terima kasih Syarul Anwar Rizwan. Syarul Anwar ni saya rasa mungkin dia ambil khusus otomotif dalam di bawah Jabatan Teknologi Otomotif. Untuk sesi yang ini, untuk sesi Julai 2020 kita tak buka untuk permohonan ke Diploma Otomotif Malaysia. Kita belum buka. Tetapi dari masa ke semasa nanti kita akan maklumkan oleh pihak pengambilan yang mana yang biasanya yang akan menguruskan ini ialah bahagian pengambilan. Macam Cik Mi jaga bahagian promosi. Jadi untuk hebahan dan sebagainya, ya, anda boleh rujuk kepada Cik Mi. Nanti Cik Mi akan cuba dapatkan maklum balas dari unit-unit ataupun cawangan-cawangan yang berkenaan untuk menjawab soalan ni. Tetapi kalau tanya diploma otomotif, yes, ada ditawarkan di Dusun Tua. Cuma setakat ni kita di Dusun Tua kita hanya menawarkan diploma otomotif kepada mereka yang nak menyambung tahap. Mana jika anda dah ada tahap 3 nak pergi tahap 4, yes, itu kami buka di Dusun Tua setakat ini. Walau bagaimanapun kalau ada rakan-rakan yang berminat untuk nak lepasan SPM nak terus ke peringkat diploma, contohnya kita ada di IKTBN Jembung. Yang itu memang dari 0 sampai ke tahap 4. Okey, jadi jelas Syarul Anwar Rizwan atas soalan tu. Okey, yes, korang ni kan bila time Cik Bat dah sign off kan baru korang macam-macam soalan. Okey, tak apa. Don't worry. Kalau yang mana Cik Mi boleh jawab, Cik Mi akan bantu jawab ini. Zafwan Firdaus, yes, terima kasih jawab ni. Zafwan Firdaus, diploma pemesanan ada tak Cik? Okey. Di aktiviti Dusun Tua, yes, kita tawarkan peringkat sijil untuk pemesanan. Untuk peringkat diploma anda boleh melanjutkan latihan anda di ILKBS lain. Contohnya di IKTBN Sepang yang ada menawarkan untuk pemesanan ataupun IKTBN Paguh. So ada juga tempat yang menawarkan peringkat diploma. Jadi don't worry. InsyaAllah setakat ni di ILKBS kita masih ada ruang untuk anda menyambung pengajian. Bahkan jadi untuk yang mekanikal macam pemesanan di bawah mekanikal, bahkan ada juga peluang anda untuk melanjutkan pengajian anda ke peringkat sarjana muda di universiti teknikal. Macam Cik Mi dah bagi dulu, universiti teknikal ataupun kita panggil MTUN, Malaysia Technical University Network. Ada barisan IPT yang ada program sarjana muda untuk lepasan ILKA, Institusi Latihan Kemahiran Awam. Ada. Jadi keep in touch, nanti kita akan maklumkan di masa ke semasa. Terima kasih atas soalan Zafan Firdaus. Razin Azizi, dia orang takut dengan Cik Bat. Dia orang takut Cik Bat. Yelah, betul-betul Cik Bat ni referee bola kan. Kau takut kena kad merah dengan dia kan. Okey, yang ni apa ni? Syarul, kalau sijil otomotif nak tukar diploma, boleh ke tuan? Okey. Dia macam ni, sijil otomotif is sijil otomotif. Jadi anda selesaikan sijil otomotif,
sijil lanjutan teknologi otomotif. Kalau kata anda di PKP contohnya SAP 03, tamatkan latihan anda SAP 03, kemudian akan ada temuduga untuk masuk ke DAM 34 dan selesaikan itu. Okey, ini tempoh nak habis belajar PW4 2 tahun 3 bulan dah. Yang ini PW4 dia lain sikit. Dia sebab dia punya tempoh dia ada dia punya dalam masa 2 tahun tu dia punya latihan industri dia di tengah-tengah. Dia ada, nanti semak balik dia punya tempoh latihan dia tu. Berapa tahun cik kalau nak sambung diploma? Kalau nak sambung diploma makna setahun 6 bulan. Macam tadi Cik Bat beritahu tadi, untuk yang peringkat diploma latihan industri 6 bulan, so pengajian 12 bulan, so total 18 bulan. Okay, insyaAllah setakat ini itu info yang kita terima, sebab akan ada perubahan dari masa ke semasa bergantung kepada pihak kementerian yang akan buat keputusan untuk tempoh atau jangka masa untuk latihan. Sebab kita bukan saja di sini, sebabnya kita juga akan merujuk kepada peringkat kementerian untuk buat keputusan sama ada tempoh pengajian itu bagaimana. Tambahan pula macam sekarang kita dalam tempoh PKPP PKPP, jadi dia juga memberi kesan kepada tempoh pengajian pelajar-pelajar di KTBN Dusun Tua ni. Dan bukan saja di Dusun Tua, malahan seluruh negara di semua ILKBS. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang mengutarakan soalan-soalan dia. Cik Mi dan juga Cik Am rasa cukup berpuas hati dengan soalan-soalan yang anda utarakan. Jarang dapat soalan yang banyak-banyak macam ni kan. Terima kasih. Jadi ini yang kami mahu. Ini yang kita harapkan dari pelajar-pelajar untuk kita responsif. Jangan malu, jangan segan, sebab ini bukan bangku sekolah lagi. Selalu Cik Mi pesan kepada semua pelajar-pelajar, ini bukan bangku sekolah, bukan sekolah menengah. So corak pembelajaran anda sudah berbeza, karakter anda sudah berbeza. Cuma tempat sudah berubah, jadi perlu ada ancakan paradigma pada diri anda. Okey, kena ingat jadi kepada yang berada di talian, yang setia berada di talian hari ini, terima kasih Cik Mi ucapkan sebelum Cik Mi mengundur diri untuk sesi hari ini. Ingat Cik Mi ada beberapa pesanan seperti biasa. Jaga diri, jaga keselamatan, jaga kesihatan anda di dalam tempoh PKP, patuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pastikan kalau keluar tu pakai face mask, pakai face mask pelitup muka, jauhi tempat yang sesak dan sebagainya. So rajin-rajin semak pesanan-pesanan ataupun maklumat-maklumat dari badan-badan yang berkenaan. Jangan lupa, okey. Kemudian macam biasa, KTBN Dusun Tua, we are more than just TVET. Technical Vocational Education and Training. Jadi anda adalah TVET, so kita sebenarnya lebih dari TVET. Macam-macam yang kita ada, so ini adalah di antaranya. Jadi untuk meningkatkan kualiti diri anda. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi besok pada waktu yang akan dimaklumkan nanti. Terima kasih. Sekian dulu dari kami, warga penerbitan hari ini, Cik Mi dari KTBN Dusun Tua bersama rakan di Konti yang sedia bersama Cik Am. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.